Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Nur Dalila binti Nurizan selaku moderator forum pada hari ini. Ahli panel dan sidang penonton yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh, bolehlah sekiranya saya kenalkan kedua-dua ahli panel forum kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama ialah saya Aisyah binti Nurizan, merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah dan jurusan Bahasa Arab. Ahli panel kita yang kedua ialah saudari Aina Mardiah binti Muhammad Azizim, merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah juga, pelajar jurusan Syariah Gunaan. Apa khabar saudari berdua? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan menjelaskan perjalanan forum kita pada hari ini. Kita mempunyai dua pusingan. Pusingan yang pertama, saya akan mengajukan soalan kepada kedua-dua ahli panel. Manakala pusingan kedua, saya akan mengajukan satu soalan kepada ahli panel yang pertama dan saya akan minta ketua panel kita iaitu saudari Aina untuk sesi pergulungan forum kita. Jelas Okey. Baiklah, forum kita pada hari ini bertajuk Sugar Book Medan Keruntuhan Akhlak. Seperti yang semua sedia maklum, negara kita telah digemparkan dengan satu berita iaitu Sugar Book. Okey, Sugar Book ni apa? Sugar Book ini merupakan satu aplikasi yang tidak bermoral yang telah diciptakan oleh seorang bangsa Cina iaitu Darren Chen. Untuk mengetahui lebih jelas lagi berkenaan apakah itu Sugar Book dan siapakah yang terlibat dalam menjayakan aktiviti ini, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, saudari Aisyah, untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Silakan saudari. Baik, terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan. Sugarbook ini merupakan satu aplikasi online dating app yang diasaskan oleh golongan kapitalis Cina iaitu Darren Chen. Aplikasi ini bermula pada tahun 2016. Menurut pengasasnya sendiri, aplikasi ini bertujuan untuk mencari dana bagi meluaskan jaringan dan keuntungan. Namun, malangnya apa yang kita lihat pada hari ini tidaklah seperti yang beliau katakan. Kalau angin tak ada, masakan pohon nak bergoyang kan? Aplikasi ini menjadi penghubung antara sugar daddy, sugar baby dan sugar mommy untuk berjumpa. Mengikut kajian yang dibuat, aplikasi ini telah digunakan seramai 400,000 user yang mana dalam 400,000 user tu 220,000 terdiri daripada sugar baby, 180,000 sugar daddy dan 6,000 adalah dari sugar mommy. Aplikasi ini telah banyak digunakan oleh ramai golongan elit. Antaranya ahli politik, businessman, peguam, doktor dan yang paling mengejutkan adalah daripada golongan IPT sendiri. Sejak pandemik COVID-19 mula menghantui dunia, aplikasi ini menjadi salah satu app yang paling sering digunakan untuk mencari jalan mendapat wang dengan mudah. Maka tidak heranlah Malaysia antara negara yang agak tinggi dalam ranking Asia berkenaan isu Sugar Book ini. Baik, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari Aisyah atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Kita dapati Sugar Book ini merupakan aktiviti yang sudah lama bertempat di negara kita sejak tahun 2016. Tetapi sekarang baru kita tahu isu ini sejak pandemik COVID melanda negara kita. Hal ini kerana rakyat Malaysia mempunyai keperluan yang terhad dan tidak berpeluang untuk bermewah-mewah. Maka bila Sugar Book meningkat dengan drastik, tidak sangka dan ternyata antara yang terlibat dalam aktiviti ini terdiri daripada golongan kaya dan mahasiswa. Allahu Akbar. Paling mengejutkan bila mana mahasiswa yang cerdik pandai juga boleh terlibat dalam isu tidak bermoral ini.
Maka sukanya lagi untuk kita kupas dan rungkaikan apakah pula faktor yang menyebabkan mereka ini melibatkan diri dalam sugar book dan apakah kesan-kesannya kepada rakyat Malaysia kita mengenai isu ini. Tanpa membuang masa, saya serahkan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Saudari Aina untuk mengupaskannya. Silakan. Terima kasih Saudari Nurdalila. Antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini terlibat dalam sugar book, seperti yang kita tahu, sugar book ini adalah satu platform untuk temu janji antara sugar daddy, sugar baby dan sugar mummy. Okey, yang paling ramai sekali mahasiswa dan mahasiswi, ranking yang paling tinggi, ranking yang tertinggi jugalah sebab 40% daripada daripada ahli daripada sugar book ni adalah pelajar-pelajar universiti sendiri. Okey, antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini terjebak dalam sugar book adalah faktor dalaman iaitu kemahuan mereka untuk memiliki gaya hidup yang mewah, hidup dikelilingi oleh anak-anak orang kaya dan pelajar antarabangsa yang hidup dengan mewah. Mereka merasakan diri mereka tak setaraf dengan dan mereka merasakan mereka ketinggalan berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain kerana mereka masih berpakaian yang sama dari sekolah menengah, bukan pakaian yang berjenama seperti rakan-rakan mereka. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjebak ini adalah untuk keseronokan sahaja. Mereka bukanlah kesempitan tapi mereka nak seronok-seronok je untuk masuk dalam sugar book ni. Faktor yang seterusnya adalah faktor kewangan. Okey, seperti yang kita tahu, sejak pandemik ramai sangat yang mengalami kesempitan kewangan kerana kejatuhan ekonomi dunia dan ekonomi negara kita sendiri. Antaranya ramai yang rasa desakan hidup golongan B40 dan M40 yang mana mereka memerlukan kos dana hidup untuk menjara kehidupan seharian termasuklah yuran pengajian dan tempat tinggal. Mereka ini ingin mendapatkan kewangan yang mudah tanpa menyusahkan keluarga mereka. Oleh kerana sugar book ni dapat bagi mereka duit poket dan duit bulanan daripada pelanggan sugar book itu sendiri. Dan antara faktor-faktor yang lain juga adalah untuk menampung yuran universiti, buku-buku yang mahal, untuk sewa bilik dan kos pengangkutan ke universiti. Sebab mereka dapat pendapatan daripada sugar book ni 5 jam bekerja sahaja mereka dah boleh dapat RM800 dan 1 jam seterusnya mereka dapat RM150. Jadi total kalau mereka bekerja 6 jam sehari mereka akan dapat RM950, hampir RM1,000 mereka akan dapat dalam masa sehari. Dan ada juga faktor-faktor yang lain, ada dalam kalangan pelajar yang memang dilahirkan dalam keluarga kaya, cuma mereka cenderung untuk mencari pendapatan sendiri bagi memastikan kelangsungan kemewahan mereka. Dan seterusnya ada juga yang terpengaruh dengan rakan sebaya kerana anak-anak muda ini memang sangat mudah terpengaruh. Kalau mereka berkawan dengan kawan yang baik, baiklah mereka. Kalau mereka berkawan dengan kawan yang tidak baik, maka di sebaliknya lah. Dan antara kesan-kesan terhadap rakyat Malaysia adalah kita sebagai rakyat Malaysia, kita mesti kena ada rasa kecewa yang teramat atas kewujudan iklan aplikasi yang tidak bermoral itu, iaitu sugar book. Kerana sugar book ni dia berani untuk letakkan papan billboard dekat ibu kota Kuala Lumpur. Iklan tu memang jelas sangat mempromosikan budaya pelacuran ataupun sugar daddy, sugar baby dan sugar mummy kepada warga Malaysia yang majoritinya adalah beragama Islam. Dan kesan-kesan seterusnya ia akan meruntuh terjadinya keruntuhan moral kepada rakyat Malaysia, terutama sekali kepada yang beragama Islam. Sebab kita sendiri maklum orang-orang Islam ni memang terdidik dengan moral yang tinggi lah. Okay, seterusnya akan merosakkan maruah anak muda kita, terutama sekali wanita Islam yang perlu menjaga maruah mereka lah. Dan seterusnya akan merosakkan jati diri umat Islam itu sendiri. Jati diri umat Islam tu akan menjadi lemah lah.
Dan seterusnya agama kita tercemar oleh sugar book ni. Dan kita merasakan seperti tak ada apa-apa pun yang berlaku. Kerana orang-orang kafir ni dia menyerang pemikiran orang Islam ni serangan mental secara halus. Dan akan mengubah benda tu sepatutnya jadi macam tak biasa, dia jadi biasa je. Dah tak ada rasa malu, dah tak ada maruah diri sebagai orang Islam. Itu. Dan kesan-kesan seterusnya adalah rezeki yang dapat daripada sugar book tu adalah rezeki yang haram. Yang diperolehi untuk mendapatkan kemewahan akan menyebabkan Allah murka. Allah akan menurunkan bala dalam bentuk kehancuran sesebuah negara. Mereka yang terlibat secara langsung atau tak langsung juga turut menyumbang kepada kehancuran tamada bangsa dan negaranya sendiri. Sebab itulah seseorang tu kena ada sifat amanah dan bertanggungjawab yang tinggi dan iman yang mantap dan kuat. Untuk tak pastikan kita tak melakukan dosa yang berat ni. Dan dosa-dosa ni akan bagi kesan yang cukup besar kepada diri kita sendiri dan umat manusia seluruhnya. Okey, sekian daripada saya, itu sahaja. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada Aina atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Jadinya, apa yang kita boleh lihat, mahasiswa ini mereka lebih memilih jalan pantas untuk memiliki duit dengan melibatkan diri dalam aktiviti tidak bermoral ini hanya betul-betul untuk mewah dan perbelanjaan dan yuran mereka saja. Tapi diorang tak memikirkan kesan dan akibat kepada maruah diri sendiri, maruah keluarga dan masyarakat. Saya tertarik tadi berkenaan kesan tidak bermoral ini akan membuatkan kebutaan Allah. Nabi itu, iaitu mereka melakukan aktiviti tidak bermoral juga dan melanggar adat. Maka Allah murka dan menurunkan bala bencana kepada semua umat tanpa mengira siapa yang salah dan betul. Maka adalah wajar saya rasa kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi saling menasihati dan mencari jalan untuk mengelakkan situasi ini supaya situasi ini agar lebih teruk. Dan menjemput kemukaan Allah. Jadinya saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Aisyah berkenaan dengan apakah langkah-langkah yang paling kreatif yang boleh kita ambil bagi membendung masalah ini dari terus membelenggu rakyat Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini pendapat saya lah, langkah-langkah kreatif yang boleh diambil bagi membendung masalah ini. Kerajaan disarankan supaya mengambil langkah secara menyeluruh dan lebih berkesan dalam menangani isu gejala sosial ini. Yang mana termaksudlah yang membabitkan aktiviti aplikasi yang tidak bermoral. Tindakan undang-undang dengan menyekat aplikasi sosial seperti syuruk sahaja tidak cukup dalam menyelesaikan isu ini dari terus merebak. Isu ini terjadi apabila tiada wang. Maka aplikasi ini menjadi salah satu cara mudah untuk mendapatkannya. Jadi, apakah langkah-langkah kreatif yang dapat dilakukan? Ada banyak caranya. Antaranya, kerajaan perlu mengkaji semula pendidikan seks di sekolah dan membuat penambahbaikan seperti melibatkan ibu bapa. Hal ini kerana mengikut statistik, penglibatan kanak-kanak di usia seawal 12 tahun juga berlaku. Sama ada mereka ini dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkara seperti ini sangat membimbangkan. Apa yang akan jadi pada negara kita kelak nanti? Selain itu, kaitan dalam ilmu agama dengan baik. Kita sudah sedia maklum, majoriti rakyat Melayu adalah beragama Islam. Tapi sekadar Islam di dalam IC sahaja. Namun, adakah sudah cukup dari segi penghayatan agamanya? Hal ini menjadi satu topik perbincangan hangat. Sudah Islam, tapi mengapa isu ini makin teruk berlaku? Hal ini terjadi apabila tidak menghayati ajaran Islam dengan sebaiknya. Apabila sudah pelajari sesuatu, harus diamalkan. Para ilmuwan agama wajibnya membantu golongan yang seperti ini. Jangan pula golongan yang seperti ini dihina, dicaci tanpa dibantu, tanpa dipimpin ke arah jalan yang benar. Seterusnya, kerajaan digesa supaya segera menambah pelindung kanak-kanak serta pembantu pelindung kanak-kanak yang terlatih
supaya Akta Kanak-Kanak 2001 boleh dikuatkuasakan dengan lebih efektif, terutamanya aspek perlindungan. Selain itu juga membantu keluarga yang terkesan disebabkan perceraian, mempunyai anak luar nikah dan perkahwinan tidak berdaftar, terutamanya keluarga yang tidak mempunyai sokongan kewangan. Biasanya orang yang melibatkan diri dalam sugar bubuk ni adalah sugar baby daripada keluarga yang background yang susah. So cara cepat nak kaya, cara cepat nak dapat banyak duit adalah dengan jadi sugar baby. Biasanya lah, tapi ada juga dari golongan kaya jadi sugar baby. Maybe itu jadi habit dia orang. So, peranan pihak universiti. Hal ini kerana golongan IPT lah yang kita sudah sedia maklum, kita tahu golongan IPT lah yang paling ramai. Bila dekat U kan, universiti, kita buat satu kempen. Kempen tu kita tulis say no to sugar book. Lepas tu boleh edarkan risalah-risalah yang mana dalam risalah tu kita terangkan apa kesannya bila melibatkan diri dalam sugar book dan apa keburukan yang akan dapat, serta boleh juga adakan ceramah ataupun motivasi, contohnya panggil Ustaz Abid Liu ke, Yu Azman ke dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah diri sendiri. Kita sebagai manusia, sebagai seorang wanita, perlu ada rasa diri kita ni mahal dan bukan mudah untuk diperkotak-katikkan oleh orang lain. Anggap diri kita ni mahal dan bukan mudah untuk dijual. Maruah bukan barang yang hanya ditukar dengan wang. Maruah bukannya ada jual dekat pasar malam. Kalau ada, pasti menjadi satu barang yang paling terlaris dalam dunia. Baik, itu sahaja daripada saya. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih sekali lagi Saudari Aisyah atas perkongsian idea-idea kreatif bagi kita menangani isu ini. Saya kira bukan hanya individu yang perlu memainkan peranan, bahkan pihak-pihak otoriti seperti kerajaan, pihak IPT serta ibu bapa juga sangat berperanan dalam mengatasi isu ini. Hal ini kerana mereka yang muda ini memerlukan bimbingan dan nasihat daripada orang-orang yang lebih tua dan yang berpengalaman. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung forum kita. Tanpa saya membuang masa, saya serahkan kepada Saudari Aina untuk membuatkan pergulungan menyeluruh forum kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Nurdalila. Akhir sekali, ia berbalik kepada individu itu sendiri untuk membangunkan kembali jiwa Islamiah dan kekuatan ummah. Kita tidak boleh menggunakan alasan kesepitan hidup itu untuk memilih jalan yang salah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau kita menggunakan alasan hidup, kesepitan hidup tu untuk menjadi sugar daddy, sugar mommy dan sugar baby ni, sampai bila-bila kita akan hidup terus bergelumang dengan dosa. Sebenarnya bergantung pada diri sendiri adalah adakah kita sanggup bersusah payah atau kita nak pilih jalan yang mudah untuk mendapatkan wang dengan lebih cepat. Diri sendirilah yang buat keputusan pada jalan hidup masing-masing. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur baru nak menyesal. Banyak je kerja yang kita boleh buat selain daripada gunakan jalan yang haram ni. Antaranya adalah kita boleh berbisnes, cari kerja, kalau tak ada kerja tetap lagi kita kerja part time ke. Dia lebih baik rezeki yang halal daripada kita buat daripada kita cari daripada rezeki yang haram. Rezeki yang halal tu dia berkat, walaupun dia sikit dia akan cukup je sebab dia berkat. Takkanlah kita nak makan daripada hasil yang haram. Makanan yang kita makan tu akan jadi darah daging kita. Kalau kita makan makanan yang baik, maka baiklah keluarga dan anak-anak kita. Kalau kita makan makanan yang buruk, maka buruklah akhlak kita dan keluarga kita. Okey, itu saja. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Aina. Sangat ringkas dan padat pesanan saudari. Sekali lagi, peringatan kepada kita semua supaya bersungguh-sungguh menjaga maruah kita sebagai seorang wanita. Kerana Islam itu sendiri sangat mengangkat martabat wanita pada tahap yang tertinggi. Jangan kita boleh merendahkan martabat wanita. Baiklah, berakhirnya sesi gulungan sebentar tadi, maka berakhirlah juga majlis forum kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli forum kita kerana sudi meluangkan masa
dan mengkongsikan buah fikiran dalam membincangkan isu ini. Saya memberi maafan di atas kesilapan dan kekurangan saya sepanjang menjadi moderator forum ini. Semua yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.